jam 8 malam. Pilihan raya umum diadakan pada 10 Julai dan hari penamaan calon pada 30 Jun ini. Perdana Menteri yakin pengundian dapat dilakukan dengan selamat meskipun COVID-19 belum berakhir. Arab Saudi meneruskan ibadah haji tahun ini tetapi hanya untuk para penduduk di negara itu. Salam sejahtera. Rakyat Singapura akan keluar mengundi pada 10 Julai ini. Hari penamaan calon ditetapkan pada Selasa 30 Jun ini. Satu kenyataan oleh pejabat Perdana Menteri petang tadi mengatakan Presiden Halimah Yaakob atas nasihat Perdana Menteri Lee Hsien Loong telah membubarkan Parlimen sekaligus merintis jalan bagi pilihan raya umum yang ke-13. Pilihan raya kali ini diadakan di tengah-tengah pandemik COVID-19 yang telah menjejas ekonomi dunia sejak awal tahun ini. Di bawah Undang-Undang Pilihan Raya, hari mengundi adalah hari cuti umum. Oleh itu, Jabatan Pilihan Raya ELD mengatakan setiap majikan harus membenarkan kaki tangan mereka jangka masa yang munasabah untuk keluar mengundi. ELD juga menamakan pegawai pilihan raya kali ini iaitu Dr. Tan Meng Tui yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Sekitaran Kebangsaan. Jabatan Pilihan Raya turut mengumumkan 9 pusat bagi penamaan calon pada 30 Jun ini. Maktab Rendah Jurong Pioneer, Sekolah Kong Hua, Sekolah Perempuan Methodist, Sekolah Menengah Nan Hua, Sekolah Poi Ching serta Sekolah Rendah St. Anthony's Canossian. 9 pusat itu ialah Sekolah Rendah Bendemeer, Sekolah Chong Fu, Sekolah Menengah Te Yi, Maktab Rendah Jurong Pioneer, Sekolah Kong Hua, Sekolah Perempuan Methodist, Sekolah Menengah Nan Hua, Sekolah Poi Ching serta Sekolah Rendah St. Anthony's Canossian. Dalam ucapannya ke seluruh negara petang tadi, PM Lee memberikan penjelasan tentang keputusannya mengadakan pilihan raya umum sekarang di tengah-tengah pandemik COVID-19. Menurut beliau, keadaan penularannya di negara ini sudah stabil dan cabaran-cabaran yang dihadapi berkaitan pekerjaan. 5-year term. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata, meskipun COVID-19 memberi kesan besar kepada rakyat Singapura, negara ini berjaya menanganinya dengan bertindak tangkas. Namun, PM Lee menambah, COVID-19 tetap menimbulkan cabaran besar terhadap sektor ekonomi, khususnya dalam bidang pekerjaan. Lantaran itulah menurutnya, rakyat Singapura perlu bersiap sedia melawan pandemik itu untuk tempoh yang lama dan kesan sepenuhnya terhadap ekonomi. But we are determined to save as many jobs as we can and create new jobs too. And we will do our utmost to help businesses and industries survive and restructure themselves. That is how we can keep our capabilities and livelihoods intact through the storm and pick up again when the sun shines once more. PM Lee menambah cabaran yang dihadapi rakyat tidak hanya terhenti kepada isu domestik. Perkembangan serantau juga turut boleh menjejas kehidupan rakyat. Misalnya, ketegangan yang berlaku antara Amerika Syarikat dengan China. Bagi mengatasi cabaran-cabaran itu, PM Lee menjelaskan banyak langkah perlu diambil termasuk memerlukan pasukan dengan kemahiran diplomatik yang cekap selain kerjasama rapat antara rakyat dengan pemerintah. Detik-detik beginilah menurut PM Lee, negara kita memerlukan pemerintah yang responsif dan berkebolehan. An election now, when things are relatively stable, will clear the decks and give the new government a fresh, full 5-year mandate. It can then focus on this national agenda and the difficult decisions it will have to make and to carry. The alternative is to wait out the COVID-19 pandemic. But we have no assurance that the pandemic will be over before this government's term must end next April. And that is why I have decided to hold the general election now.
Meskipun pilihan raya akan diadakan di tengah-tengah pandemik COVID-19, PM Lee memberi dua jaminan. Pengundi katanya masih boleh mengundi dengan selamat, sementara parti-parti politik boleh berkempen dengan berkesan. Para pengundi akan diberi masa khusus untuk mengundi. Calon-calon parti politik pula diberi peluang untuk berucap secara langsung kepada para pengundi menerusi televisyen dan secara online. This general election will be like no other that we have experienced. Not just because of the special arrangements to deal with COVID-19, but because of the gravity of the situation and the issues at stake. The government that you elect will have critical decisions to make. These decisions will impact your lives and livelihoods and shape Singapore for many years to come, far beyond the 5-year term of the next government. Soon, you will have the chance to decide whom to entrust with the responsibility of working with you to take our country forward. I have every confidence that you will think carefully and vote wisely to secure our lives, our jobs, and our future. Thank you. Parlimen sudah dibubarkan dan rit pilihan raya juga sudah dikeluarkan. Bermakna Singapura sudah siap untuk mengadakan pilihan raya umum. Berikut kita lihat apa yang akan berlaku selanjutnya. Untuk bertanding dalam pilihan raya umum, para bakal calon perlu menyerahkan sendiri satu set dokumen yang lengkap antara 11 pagi hingga 12 tengah hari pada hari penamaan calon. Dokumen-dokumen itu mesti diserahkan di pusat-pusat penamaan calon yang telah ditetapkan untuk kawasan undi di mana mereka mahu bertanding. Setelah disahkan, para calon boleh mula berkempen sebaik-baik sahaja proses penamaan calon berakhir. Disebabkan COVID-19, rapat umum secara fizikal tidak akan diadakan. Sebaliknya, calon-calon boleh berkempen secara online. Calon-calon juga diberi masa sehingga 3 minit untuk berucap dalam siaran politik kawasan undi yang baru diperkenalkan, yang akan disiarkan di saluran 5. Seperti pilihan raya tahun 2015, ada 2 siaran politik parti yang akan disiarkan di 19 saluran TV dan radio. Masa siaran yang diberikan kepada sesebuah parti bergantung kepada jumlah calonnya yang bertanding. Tempoh berkempen akan disusuli dengan hari bertenang sehari sebelum rakyat keluar mengundi. Pada hari bertenang, kegiatan berkempen tidak dibenarkan sama sekali. Dalam melaksanakan pilihan raya di tengah-tengah pandemik COVID-19, keselamatan semua pengundi tetap menjadi keutamaan. Oleh itu, langkah-langkah jarak selamat akan dilaksanakan di semua pusat mengundi. Setibanya di pusat mengundi, suhu badan akan diambil untuk memastikan ia tidak melebihi 37.5 darjah Celsius. Di meja pendaftaran, anda akan diminta menurunkan pelitup muka dan menunjukkan